Oi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Aidit dan salam demi Malaysia. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam program Dialog Kepimpinan yang menjanjikan perkongsian dan kupasan yang luar biasa oleh para panel jemputan kita pada petang ini. Panel-panel ini dibawa khas oleh Kluster Kepimpinan, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan Aidit, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Terus kepada anda. Pastinya perkongsian tajuk hari ini, Seni Kepimpinan secara santai, janji sampai. Baiklah, anda bersama saya, moderator pada hari ini, Muhammad Munzir bin Mansur, dan akan ditemani oleh dua panel istimewa yang kita janjikan kepada anda untuk berkongsi dan membincangkan tajuk seni kepimpinan dari sudut pandang, pengalaman dan kepakaran ahli panel kita ini. Turut bersama kita ialah Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan, Tuan Haji Muhammad Haswandi bin Haji Ahmad. Sebelum memperkenalkan panel-panel kita, pihak kami mengalu-ngalukan penonton untuk bertanya sebarang soalan yang tercetus di minda di ruangan komen dan saya akan sampaikan ikhlas berhati kepada panel-panel jemputan kita pada hari ini. Sebelum terlupa, pastikan like. Okey, like banyak-banyak, komen dan share kerana ilmu yang bermanfaat sangatlah bagus untuk dikongsi kepada semua, insya-Allah. Baiklah sidang penonton sekalian, izinkan saya memperkenalkan dan membaca sedikit latar belakang panel kita terlebih dahulu. Panel pertama merupakan seorang yang tidak asing lagi dalam dunia seni tanah air kita. Beliau merupakan seorang penyanyi rock yang popular di Malaysia. Dah senyum tu. Berasal dari Muar Johor dan bekas vokalis kumpulan Step Closer dan Left Handed yang telah aktif dalam bidang seni ni. Ya Allah, lamanya. Sejak tahun 1979 lagi. Saya pun baru 4 tahun kita. Dan merupakan pemenang juara lagu 1992 dengan lagu Pada Syurga di Wajahmu. Beliau juga turut aktif dalam bidang lakonan dan tahun ini pernah berlakon dalam filem siri Gerak Khas. Beliau yang saya maksudkan adalah yang berbahagia Datuk Nasruddin Ilyas atau lebih dikenali sebagai Datuk Nash. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Sihat, wabarakatuh. Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau ikut pandangan mata saya ni, Datuk bersiaran daripada rumah, Datuk. Benar, saya di rumah. Patut SOP, Datuk. Biasalah maya, Datuk. Betul. Baik. Dan sudi ya, izinkan saya untuk memperkenalkan panel kita yang hebat. Yang Alhamdulillah, silakan. Baiklah. Panel kedua kita pula merupakan seorang yang sangat pakar dalam bidang kepimpinan. Beliau mempunyai kelayakan akademik iaitu Bachelor of Science in Physical Education, Master of Science in Sport Management, Eastern New Mexico University, ENMU, USA. Track kerjaya beliau bermula daripada Eksekutif Pengurusan Sukan dan Spesialis Latihan Pengurusan Pusat Latihan Petronas, merupakan mantan Timbalan Pengarah Pusat Sukan Universiti Melaya dan juga merupakan pensyarah di sana bidang sport management. Karier beliau dalam bidang sukan tidak kurang hebatnya kerana beliau merupakan bekas pemain Kelantan dan juga Kuala Lumpur dan merupakan bekas pemain kebangsaan juga yang popular sekitar tahun 1980-an dan merupakan bekas penolong Setiausaha Agung FAM iaitu Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau juga pernah bertugas sebagai pengulas bola sepak di Astro Arena. Beliau juga seorang mantan master trainer Dale Carnegie Training di City Malaysia dan kini bergiat aktif di social media beliau iaitu channel YouTube Kepala Bola yang banyak membincangkan isu-isu berkaitan bola sepak kita. Individu yang saya maksudkan ni tidak lain dan tidak bukan merupakan Encik Rosli Hussein. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu semua cerita lama. Sebab pengalaman Tuan adalah Tuan berada di sini bersama kami untuk berkongsi Tuan. Ya. Baiklah. Sudah kenal maka bercintalah kita Datuk kan. Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Dah kenal ni kena bercintalah Datuk. Tuan. Okey, tapi sebelum tu untuk makluman yang bagi Datuk Tuan, untuk makluman penonton-penonton kita ni sebenarnya terdiri daripada pelbagai peringkat usia dan juga latar belakang. Ada penyawak awam dari pelbagai kementerian, wakil-wakil agensi, pihak sektor swasta, pelajar daripada IPTA dan IPTS, belia-belia malah alumni kita sendiri dari seluruh pelosok tanah air kita Malaysia termasuklah Borneo, Sabah dan Sarawak.
selamat datanglah kita ucapkan kepada penonton-penonton kerana sudi hadir pada perkongsian sesi ilmu pada petang ini, dialog pada petang ini, dan harap anda bersedialah dengan pen dan kertas. Selalunya pen dan kertas, tapi sekarang ni saya dengan gadget masing-masing kot, sebab akan record untuk menimba ilmu yang bermanfaat ni. Tapi sebelum kita mulakan sesi dialog kita, izinkan saya serahkan kepada yang berusaha Tuan Haji Muhammad Aswandi, iaitu Ketua Pengarah Institut Pembangunan dan Kecimpungan Kepimpinan, untuk kata-kata aluan kepada para panel kita pada petang ini. Silakan Tuan Haji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa washabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Idul Ayyam. Assalamualaikum. Saya alu-alukan kedatangan juga panel kita. Terima kasih saudara Munzir, moderator kita pada petang ini. Seterusnya yang saya hormati kekanda saya Datuk Nash Syarudin Haji Alias. Oh, itulah orang hebat Tok. Apa khabar Tok? Alhamdulillah, syukur. Tidak syukur. akan saya ni Tok. Ingat, mana boleh tak ingat. Kadang-kadang country high Tok. Depan Benar. surau. Country high depan Betul. surau kita jumpa Tok. Betul. Buat kita melepak lah Tok. Saya kita An-Nur, surah An-Nur. Surau An-Nur. Betul. Depan dia pun ada pot Ya. lagi. Gelap besar Datuk Dash. Ini dah macam ikut jemaah je ni Tok. Sama-sama kita faham Datuk, insyaAllah. Lepas Ya, tu ya. Datuk Nash ni kekanda saya lah, selalu jugalah. Ya, Alhamdulillah. Apa tu saya mendengar ataupun mengikuti persembahan Datuk Nash ni lah kan, atas Allah. program kita sebelum-sebelum ni. Ya, Jadi terima kasih Datuk sebab sudi hadir bersama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih saya juga, daripada saya juga. Terima kasih Tuan Haji. Ya, baik. Terima kasih sama. Dan juga bersama dengan kita seorang tokoh sukan sebenarnya. Betul Tuan Rosli kata itu semua cerita lama sebab beliau dah bergelar sebagai tokoh sukan. Jadi yang lama-lama itulah mengangkat beliau sebagai tokoh sukan hari ini. Sebenarnya bukan orang yang asing. Allah. Hebat karier, politik, pengalaman dan juga dalam bidang akademik secara profesional pun. Ini dia tokoh sukan kita sebenarnya, Tuan Rosli Husin. Saya hormat dan saya rasa bangga saya dapat bersama dengan dua tokoh hebat. Datuk Nash 42 tahun dalam dunia seni, Benar. dunia seni hiburan. Saya lahir 1979, Datuk Nash dah pegang mikrofon dah membuat persembahan. Datuk, sebenarnya Datuk, yang saya ni kira orang kata ketua pengarah elit yang muda, pegawai lagi tua daripada saya ni. Moderator kita pun lagi tua daripada saya ni. Allahu Akbar. Betul. Betul. Tuan Rosli orang yang sangat berpengalaman luas saya tahu dalam dunia sukan. Pastinya seni hiburan, seni sukan itu adalah satu seni yang sebenarnya kalau dilihat daripada pelbagai sudut, dicongkil, diolah dan digarapkan, dia akan memberikan satu input manfaat yang sangat-sangat baik untuk belia di luar yang ada ni, adik-adik kita ni, Datuk dengan Tuan Rosli. Dan sebab itu kita garapkan kedua-dua tokoh kita ni dalam seni yang kadang-kadang orang akannya melihat dalam satu sudut yang secara formal kan, pendidikan bagaimana, tetapi pengalaman seorang tokoh-tokoh seniman, tokoh sukan, seni mereka ini sebenarnya banyak yang boleh dipelajari, banyak yang boleh diambil, dititip, digarap dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan beliau untuk mereka terus cekal dan berada sebagai mereka yang orang kata mungkin sebagai satu panduan yang boleh diikuti. Kalau kita tengok Datuk Nash misalnya, macam mana seorang seniman boleh bertahan sehingga 42 tahun. Rahsia dia tu, kecekalan dia tu. Ya. Apa tu, iltizam, bertahan selama itu. Yang itu yang sebenarnya kita nak kutip hari ni. Kita kutip ni yang daripada kekanda saya Datuk Nash ni. Dan dalam masa yang sama, Tuan Rosli kita juga dalam bidang sukannya, kariernya, dia tidak
kalau orang kata sukan semata-mata sukan, tetapi juga sebagai tenaga akademik juga yang terlibat dalam pusat sukan di Universiti Melaya, dan kemudiannya sebagai pengendali ataupun mereka yang mengurus, selain daripada bekas atlet, juga mereka yang menguruskan atlet-atlet anak-anak belia ini, dan hari ini menjadi pengulas sukan. Maka ini semualah kekal berada dalam puluhan tahun persada seni masing-masing. Saya sangat hormati, saya sangat kagumi, saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel yang hadir bersama pada hari ini, dan input ilmu ini pasti memberikan manfaat pada belia di luar sana. Datuk Nash, Tuan Rosli, saya taklah bercadang nak bercakap panjang, tapi orang kata kita nak dengar pengalaman dan input-input dari dua tokoh ni, yang itu yang sebenarnya yang kita nak kongsikan dan nak kita dapatkan pada hari ini. Cuma nak tanya je, Tuan Rosli, asal kampung mana Tuan Rosli? Saya Manchester, Kelantan. Macang Kelantan. Saya asal daripada sana, ya. Jadi Datuk Nash ni tak payahlah kita nak tanya. Saya belum sempat singgah raya je rumah Datuk Nash ni. Allah. Selalu berjumpa dengan Datuk Nash ni sebenarnya. Kepangkat abang betul. saya ni. Betul. Saya kalau Tuan Rosli kata daripada Manchester, Kelantan ni, Tuan Rosli, saya ni beritahu jodoh saya bertemu dengan orang Spanyol. Oh, alhamdulillah. Spanyol lah. Jumpa pun kat KLIA, rupanya dia bercakap bahasa dia pun bahasa yang kita tak berapa nak faham tu. Sepang. Oh, Sepang. Jawa Sepang. Dapatlah juga saya orang luar negara jugalah. Orang Jawa Sepang ni, Spanyol. Tanya orang putih Formula 1 semua Sepang, Ya, betul. Okeylah Datuk, Tuan Rosli, terima kasih. Munzir saya serahkan balik dan saya akan mengikuti secara melalui Facebook Live selepas ni. Terima kasih sangat-sangat. Dua kekanda saya yang saya selut. Okey, saya tablik hormat kepada kedua-duanya. Saya berikan ruang semula kepada pengendali moderator kita. Silakan Munzir. Baiklah, saya pun sambung balik tabik tadi bila KP kita tabik, saya kena tabik lah sebab saya ikut arahan bos saya. Alhamdulillah. Terima kasih yang diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Aswandi bin Haji Ahmad atas kata-kata aluan, dan insyaAllah Tuan Haji kita akan berjumpa lagi pada sesi selepasnya. Okay, terima kasih. Dan baiklah, tanpa kita melengahkan masa kita akan terus pada sesi dialog kita ini dengan tajuknya Seni Kepimpinan. Baiklah, soalan yang pertama ingin saya ajukan kepada kekanda, saya tak dipanggil kekanda, kena beri Datuk, Datuk Nash. Okey, Datuk, tadi kita tahu sebagai pengelolaan ni, Datuk telah berkecimpung dalam bidang seni tanah air ni dah hampir 42 tahun. Dan apakah faktor, orang nak tahu ni, apa faktor sebenarnya yang mula-mula menarik minat Datuk sendiri untuk terlibat dalam dunia seni ini? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada adinda saya iaitu Tuan Haji Muhammad Aswandi Haji Ahmad. Orangnya sangat santai, orangnya sangat peramah, tetapi mempunyai daya pemikiran yang sangat tinggi. Umurnya tidak sebegitu jauh dengan nak dibandingkan dengan pengarah yang lain, tetapi idea pemikirannya adalah merupakan pemikiran yang sangat saya sanjung tinggi. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada ketua pengarah kita dan juga kepada ahli panel kita iaitu yang saya hormati Tuan Rosli Hussein. Alhamdulillah, saya dengar dia punya biodata dia pun saya takut nak berbincang, nak berbual, nak berbicara tentang apa yang dah dilalui oleh Tuan Rosli ini. Subhanallah. Dan juga saya boleh anggapkan iaitu moderator kita ni iaitu anak anda Munir. Yeah. Munzir. Alhamdulillah, syukur. Syukur. Alhamdulillah, kita pada petang ini pertamanya saya nak ucapkan banyak terima kasih
kerana iLead ni telah pun menjemput saya apabila kita berbicara tentang topik yang agak nak kata berat pun tak berat, tetapi nak ceritakan tentang menarik. Topik pada hari ini ialah mengenai dengan seni kepimpinan. Seni kepimpinan ni ialah skop dia sangat besar. Dan ini adalah merupakan yang diangkat oleh Institute of Leadership, Excellence and Development. Jadi saya rasa ini adalah merupakan iLead ini adalah merupakan satu pencetus, khususnya saya dah tengok tadi dia punya teaser dia tadi tu memang dah lama kan, dah banyak dah on air lah. Jadi berbagai-bagai topik yang diusahakan oleh iLead ni, saya ucapkan syabas dan tahniah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Terima kasih, Ustaz. dari segi soalan yang diberikan kepada saya tadi itu ialah mengenai dengan macam mana saya dah pun berkecimpung di dalam 42 tahun dalam bergelumang dalam industri seni ni, dan boleh katakan faktor yang sebenar yang mula-mula yang menarik minat saya untuk terlibat dalam dunia seni ni. Yang pertamanya, saya ni kalau kita nak ceritakan agak panjang sikit. Sebab apa? Perjalanan menggunakan seni ni adalah merupakan datang, benda ini adalah merupakan sebahagian daripada kurniaan ataupun anugerah daripada Allah SWT. Jadi yang saya dulu pada peringkat sekolah, saya diberikan peluang kalau di Muar ataupun di Johor, kita ada 2 sesi sekolah. Satu sesi petang, sekolah pagi sekolah kebangsaan, ataupun saya masa tu ketika itu zaman saya on English medium. Kemudiannya pagi petang kita diwajibkan untuk pergi ke sekolah agama pula. Jadi dalam sekolah agama ni, selain daripada kita belajar beberapa kitab, antaranya kitab adab, kitab tasawuf, kitab ni, dan sehinggalah ke peringkat yang kita kena belajar Muta'al Badrin. Jadi kitab-kitab yang macam ni maknanya ni kita dah dapatkan menjiwai bagaimanakah usaha kita untuk kita nak menjadikan seorang insan yang sangat hebat melalui dengan kefahaman agama Islam kita sendiri. Jadi selepas itu dia ada selitkan pula ada musabaqah Al-Quran, dia ada nasyid, dia ada berbagai-bagai. Jadi saya terlibat dengan musabaqah Al-Quran. Jadi pada peringkat awalnya saya masuk dalam belajar Tarannum Al-Quran. Saya belajar daripada peringkat sekolah rendah lagi. Dan alhamdulillah saya diberi peluang dan masuk di peringkat daripada peringkat daerah dan seterusnya dibawa kepada peringkat negeri. Dan dia adalah beberapa kata orang tu piala ataupun hadiah. Wow, hebat dah Datuk muda-muda tu. Ada simpannya masa tu, masa saya sekolah rendah lagi lah. Kemudiannya apabila dia bercerita tentang tu, kita dah gunakan suara kita. Saya ada guru saya yang mengajar saya bagaimana untuk nak balancekan suara kita. Sebab Tarannum ni, kalau nak dibandingkan dengan nyanyian biasa, memang jauh langit dengan bumi lah. Tarannum dia mesti mempunyai pernafasan yang begitu dalam. Kita kena fokus. Bukan hanya pada pernafasan saja, makhraj hurufnya, tajwidnya. Jadi kita kena fokus benda tu dengan secara yang betul, yang mempunyai ilmiah yang sangat betul, dan kita kena letakkan diri kita itu sebagai orang yang inginkan kata orang tu mendalami dari segi Tarannum Al-Quran. Jadi kita ada guru kita, dia mengajar. Jadi bila nak sebut pasal Tarannum ni, nak sebut pasal ayat pertama sehingga ke ayat yang kedua pun, kita mesti mempunyai cukup pernafasan kita untuk kita nak mengalunkan Tarannum itu. Jadi bila kita menggunakan suara, tahulah, jadi kita pun suka, dah masuk bab Al-Quran, kita masuk pula bab nasyid. Dekat Muar zaman saya sekolah dulu, memang nasyid-nasyid ni memang saya sangat gemar. Terutama pada ketika itu kita banyak dengar lagu-lagu nasyid daripada Al-Suraya, Indonesia lah, kan. Antara lagunya, bila Israel datang, boleh menangis orang dengar lagu tu, takut dan sebagainya. Jadi dia mengalunkan suara-suara yang macam tu. Jadi bila suara tu dah ada kat dalam diri, jadi sifat untuk nak mencuba, jadi kita cuba pula pergi ke menjadi muazzin di surau. Jadi ini semua yang pendekatan yang menggunakan suara. Jadi bila kita jadi muazzin di surau, kita panggil orang untuk menunaikan solat, terutamanya maghrib dan isyak.
Itu memang orang akan datang kan, macam Zuhur, Asar ni orang kerja. Betul, Tapi betul. Maghrib, Isyak, Subuh ni memang orang akan penuh lah di surau-surau ni. Jadi kat situ bila kita laungkan, alhamdulillah orang pun suka. Jadi penduduk setempat pun rasa macam kita ni adalah merupakan sebahagian daripada karya mereka. Jadi saya memang daripada kecil macam tu, menggunakan suara. Kemudiannya untuk pengetahuan Munzir dan juga penonton, dekat MUA khususnya, bila ada majlis orang kahwin, dia mesti ada band, ada menyanyi. Jadi bila kata menyanyi ni tujuannya ialah kenapa? Kerana dulu kita gunakan kendarat. Kendarat ni maknanya orang-orang kampung itu sendiri. Dia bekerja, bertugas, bertungkus lumus, dirikan kemah. Orang dulu dia dirikan kemah, cari buluh. Lepas tu pergi pasang kemah, pinjam kemah, sewa kemah dekat surau, pinjam mangkuk di surau. Jadi 3 hari sebelum kemah, sebelum majlis kerja kahwin tu dah gotong royong. Pasang kemah, ambil pinggan mangkuk, lap pinggan mangkuk, sehinggalah kepada hari kejadian. Hari kejadian lagi busy lah sebab orang dah datang makan, orang dah penuh apa. Jadi siapa yang nak buat ni, kita tak ada panggil catering macam sekarang, tak ada. Semuanya orang-orang kampung yang buat kerja, anak-anak muda apa. Jadi apa upah dia? Upah dia nyanyian lah. Dia orang suka malam, dia orang berjoget lah, apalah itu ini. That is a kind of sebahagian daripada budaya yang boleh dikatakanlah ni zaman dulu. Jadi bila ada majlis orang kahwin, bila ada band, orang panggil lah, Nas nyanyi sikit lah. Mula kita macam segan kan. Mak saya memang tak suka lah saya nyanyi ni. Tapi tengok-tengok keliling, mak tak ada, abah tak ada, selit lah nyanyi. Alamak, curi-curi juga Datuk. Curi-curi nyanyi. Siapa? Pasal alunan suara tu dah ada dalam jiwa kita. Jadi bila kata dah dapat je tu, okey, orang pun suka dan saya pun setiap kali orang kahwin tu, sehinggalah saya tubuhkan satu kumpulan di MUA. Kumpulan ni nama dia Easy Living. So Easy Living tu saya menjadi lead dalam kumpulan itu untuk menyanyi. The lead singer. Kemudiannya berpecahlah sebab pemain drum saya tu, kumpulan Easy Living ni, nama dia Syam, dia berjoin dengan kumpulan kumpulan 60-an ni lah. Jadi dia pergi Kuala Lumpur. The Zura. Jadi dia join kumpulan The Zura, kita terkapai-kapai lah. Jadi bila terkapai-kapai, saya pun buka another satu lagi group yang dinamakan Step Closer. Jadi Step Closer ni dulu semuanya nama-nama putih je. Orang macam pengaruh orang dulu barat kan. Pengaruh barat banyak. Kemudiannya Step Closer ni saya pun jadi ketua dalam kumpulan itu. Jadi pemimpin ni, jadi kenalah seni dalam memimpin ni bukan mudah. Kita nak bentukkan diorang ni untuk belajar, untuk praktis dan apa semua. Kita must have the power of leader. Supaya orang akan dapat dengar dan dapat membentukkan satu kumpulan. Jadi kita dapat perbarui lagu-lagu yang dah sedia ada, kita tambah nilai lagi lagu-lagu yang baru, kemudiannya kita main dan saya mendapat sambutan yang paling hebat sekali di MUA. Sehinggalah kumpulan kami ni dapat panggil di Keluang, di daerah-daerah Johor lah. Di Johor Baru sendiri pun memang ada panggil kita. Jadi melalui nyanyian inilah saya dah dekat. Kemudiannya saya bekerja sebagai penyurih di Lembaga Elektrik Negara dulu, LLN. Jadi LLN ni saya sebagai penyurih. Penyurih macam pelukis plan lah. Tapi saya juga naik lori jugalah, pergi tengok dekat site kan, macam mana dia punya incoming and outgoing api ni, current macam mana nak dapat kan, substation. Itu berkaitan dengan plan lah. Jadi kita pun dah begini. Tadi bos saya, nama dia Tuan Haji Jaafar. Dia memang tahu saya ni minat menyanyi dan sebagainya. Dekat kat situ kalau ada nyanyian kat situ memang saya sapu lah kan. Dekat Tenaga Nasional tu memang saya lah yang lead kan, yang nyanyi dan sapu. Jadi macam tu lah ceritanya. Jadi bila dia bagi saya galakan. Dia kata you better go to Kuala Lumpur lah. Kata dia kan, awak ni bagus, awak boleh nyanyi apa semua sekali. Jadi saya pun bincang dengan kawan-kawan saya, dapat offer daripada saudara Ali Bakar melalui pekerja dia lah. Pekerja dia nama dia Benny. Dan Benny ni datang jumpa kami di Johor, di MUA. Datang, kita dapat offer lah untuk ni, kita nak offer you untuk buat satu Battle of the Bands di Kuala Lumpur. Masa tu saya di MUA. Jadi saya berbincang dengan kawan-kawan saya. Ada sebahagian daripada kawan saya tak nak pergi lah, tak boleh lah nak tinggal kerja kat sini. Saya kata saya ada kerja tetap.
Saya ada kerja tetap, tapi apa yang you nak buat dalam nyanyian ni kan? Takkan nak popular kat kampung je. Sedangkan luas lagi kan benda yang ada. Jadi pada ketika itu saya gagal bawa dia orang ni. Tapi saya dicabar. Dan sejujurnya saya datang ke Kuala Lumpur kerana cabaran. Sejujurnya. Jadi saya cerita dengan bos saya pun ambil tulis satu surat recommendation untuk saya pindah ke Bangsa Kuala Lumpur. So bila saya pindah ke Bangsa Kuala Lumpur tak sampai dalam berapa bulan lah, dalam 2 bulan atau 3 bulan dah. Jadi arwah Mandayak dan arwah Samad datang berjumpa saya. Saya pun tak tahu macam mana dia tahu saya bekerja di LLN Bangsa Kuala Lumpur. Masa tu dah tenaga nasional kot. Rasanya lah. Jadi bila dari situ saya pun jumpa, dia orang panggil saya jumpa dengan Man Kidal. First time saya jumpa Man Kidal, masa tu anak dia kecil lagi. Anak dia Ellie pun masih kecil lagi. Jadi saya pun cakap dengan Man Kidal tanya dengan saya memang tak ada penyanyi, tak ada apa sekali. Saya kata saya bukan penyanyi sangat bagus pun. Saya nak nyanyi dekat kelab malam pula tu. Terus nak pergi ke situ. Jadi saya memang tak ada skill orang kampung. Nyanyi orang kahwin boleh lah kan. Kemudiannya bila dah duduk dekat sana, saya tanya Man Kidal, Man, awak nak main gitar ni sampai bila? Awak nak main gitar ni? Dan ada kawan main gitar suka-suka sampai dekat kelab malam saja ke? Ataupun macam mana? Habis tanya kepada dia dan isteri dia. Man Kidal ni orangnya pendiam. Jadi isteri dia yang banyak bercakap. Isteri dia yang banyak berbicara dengan saya. Jadi isteri dia kata, Man memang daripada kecil, daripada umur dia 10 tahun, dia main gitar. Sehinggalah sekarang, pada ketika itulah. Ini cerita 40 tahun dululah. Dia memang tak ada kerja lain, memang tak ada apa, dia main gitar. Jadi kalau nak betul-betul, saya kata saya ada kerja tetap. Dan nak duduk dengan you, nak duduk kat sini, nak kerja dekat sini malam, dan lagu baru yang saya tak pernah dengar pun, lagu-lagu yang rock apa ni, saya tak pernah dengar. Kalau dulu zaman saya, lagu-lagu daripada Deep Purple, lagu-lagu macam tu kan, Stairway to Heaven, semua saya tahulah. Tapi lagu-lagu yang macam Scorpion semua dekat sana saya dengar kat Kuala Lumpur. Masa tu lah. Jadi saya pun belajar. Muhasabah diri macam mana. Tengok dulu masa tu kaset. Kaset kalau beli mesti beli 2. Sebab apa? Dia tak ada lirik macam sekarang kita boleh Google cek lirik. Dulu tak ada lirik. Dan Alhamdulillah saya dilahirkan Alhamdulillah saya disekolahkan dalam sekolah aliran Inggeris. Jadi sekurang-kurangnya bila kita rewind kaset tu balik semula, masa tu pakai kaset lah. Rewind balik, kita dapat tahu apa seni kata yang sebenarnya. Pasal kita dapat memahami the English medium. So Alhamdulillah, buat, kena beli 2 kaset. Sebab apa? Pusing balik kan. Jadi kalau bila kata pusing balik, benda yang macam ni, kita rasa macam kena buat yang betul-betul. Jadi Alhamdulillah syukur saya dapat menguasai di Hard Rock Cafe pada ketika itu di Taman Tun. Jadi saya ramailah yang datang yang apa semua, sehinggalah Ali Bakar memberikan peluang untuk kita buat album. Dan album yang pertama itu dinamakan album Battle of the Bands bersama dengan 5 lagi kumpulan-kumpulan yang lain, antaranya ialah Rahim Maruf and the White Steel, SYJ, Bloodshed, Left Handed dan Ella and the Boys. Ini semua lahir. Semua hebat-hebat tu. Ini semua lahir daripada satu sijil lah. Satu era, satu sijil lah. Jadi begitulah, Alhamdulillah. Lagu-lagu yang diberikan kepada kami dan juga usaha daripada kumpulan Left Handed itu sendiri mendapat lagu-lagu yang dapat mendapat tempat di setiap hati peminat-peminat kami. Dan Alhamdulillah sehingga ke hari ini, lagu-lagu Left Handed masih lagi menjadi siulan dan berkumandang lagi di radio-radio dan corong-corong radio dalam negara kita. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Penceritaan nostalgia tu yang sangat-sangat menyentuh hati dan sebenarnya banyak ansur story yang mungkin penonton-penonton di luar sana tak pernah dengar. Dan di sesi dialog ini, Datuk ni reveal sendiri. Sebenarnya saya pun baru tahu ada band sebelum Step Closer. Kalau ikutkan carian saya tak dapat maklumat tu. Terima kasih Datuk atas perkongsian itu. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang menarik berkaitan kerjaya Datuk ke dalam bidang seni suara itu sendiri. Baiklah, saya akan beralih kepada Tuan Rosli Hussein. Tuan, masih di talian? Ya, saya ada di talian. Ya, baik Tuan. Okey. Tuan memang tidak asing lagi dalam dunia kepimpinan dan merupakan pakar dan tokoh dah dalam bidang ini. Okey. Dan saya ingin berceritakan berkaitan dengan gaya kepimpinan seorang ni. Dia ada corak memimpin yang tersendiri. Dari mana orang kata dia ada seni dia tersendiri. Okey, sebagai permulaan ni, boleh tak Tuan definisikan ataupun huraikan sedikit apa sebenarnya maksud seni kepimpinan itu sendiri? Silakan Tuan.
Okey, saya akan huraikan mengapa perlunya seni di dalam kepimpinan. Sebelum tu, terima kasih banyak kepada KBS dan juga terima kasih kepada mereka yang mengikuti siaran inilah. Saya ada screen share supaya ringkas. Saya nak share saya punya screen sikit. Baik, tuan, tiada masalah. Silakan. Okey, dah ada ya? Baik. Saya nampak tak? Ada screen ya? Okay. Ada screen? Sekarang ni tak ada, Tak ada? tuan. Sekarang ni masih tak ada. Tadi dah ada nampak ada perkataan bos, saya perasan tadi ada perkataan Ya, bos. ya. Okey. Okey. Iya, sekarang kita nampak. Ni dia. Yes. Okey, silakan. tuan. Okey. Tapi tak ada. Sekarang tak ada. Sekarang dah tak ada. Saya nak kata Chismo saya iklan pula kan, kena bayar ni pula. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi sekarang ni memang tak ada, tuan. Dah ada balik dah. Alhamdulillah. Oh, baik. Tapi bila saya play dia tak ada. Bila saya big screen dia tak ada. Tapi tak apa. Cerita dia begini. Kepimpinan ni, bila seorang tu jadi bos, dia akan memikul 2 tanggungjawab. Okay? Yang pertama ialah dia akan bertanggungjawab ke atas sistem atau proses kerja. Kerja-kerja yang ada dalam sebuah organisasi itu, dia kena jaga, dia kena bertanggungjawab. Misinya, visinya, SOP-nya, ISO-nya, itu pertama kali dia kena bertanggungjawab. Jadi semua kerja-kerja yang ada dalam sebuah organisasi itu. Dia bunyi, dia tutup. Satu. Okay. Kedua, dia kena jaga manusia. Manusia yang akan membuat kerja-kerja tadi. Okay. So dia ada 2 tanggungjawab. Satu ialah kepada proses, satu ialah kepada kerja. Jadi yang seninya dalam kepimpinan ni diperlukan untuk menjaga manusia ni. Yang tadi proses-proses kerja tak ada masalah, dia straightforward, dia ada black and white semua. Tapi bila menjaga manusia perlu kepada seni. Sebab apa? Manusia ni bukan makhluk logik ya, bukan makhluk logik ya. Manusia adalah makhluk yang beremosi. Betul tak tu? Manusia penuh dengan emosi. Apa-apa dengan manusia, pertama dia subjektif. Betul. You dengan orang, you dah tahu mana nak pergi, tapi jalan mana nak lalu you tak tahu lagi. Belum tahu. Dia very subjektif. Kedua, dia emosi. Dia ada feel manusia. Dia feeling. Dia sentiasa feeling. Emosi tu lain. Setengah orang tu sensitif. Setengah orang tu tidak sensitif dan sebagainya. Yang kedua ialah dia beremosi. Ketiga dengan manusia ni, dia melibatkan sosial. Melibatkan orang lain. Benda yang kecil dalam pejabat, tiba-tiba heboh satu kampung. Dia bersosial. Keempat, dia mengikut situasi. Ada kadang-kadang dalam company tu, pagi lain, tengah hari lain, petang dah lain. Pasal situasi berubah-ubah kan. Dan yang terakhir dia hatilah. Hati. Okey. Sebab itulah seorang pemimpin perlu ada sedikit seni di dalam cara nak memimpin manusia tadi. Jadi kemahiran yang paling penting, kesenian yang paling penting dalam kepimpinan ialah menangani manusia. Kemahiran berinteraksi dengan manusia. Di situlah keperluannya seni di dalam kepimpinan. Bila kita jadi pemimpin, manusialah fokus utama kita. Okey, Munsir? Itu secara mukadimahnya. Baik, terima kasih. Wow, menarik perkongsian. Maknanya dia melibatkan manusia yang beremosi. Baik. Sangat-sangat menarik perkongsian daripada Tuan Husin itu sendiri. Dan kita sekarang ni kita akan membawa kepada Datuk Najwa berkaitan dengan soal kepimpinan. Kita kalau nak memenang, kita tengok sekarang ni konsep kepimpinan Datuk, kita tak tengok pada di tahap yang tertinggi saja ya Datuk. Sebenarnya kepimpinan ini sendiri dia ada daripada kepimpinan diri sendiri kita, maksudnya kita memimpin diri kita sendiri, leading self. Satunya kita leading people ataupun memimpin orang.
dan seterusnya memimpin organisasi, which is big lah, lebih besar konsepnya. Okey, pada pandangan Datuk dalam dunia artis dan dalam industri Datuk sendiri, bagaimana seni ini dapat membantu artis ataupun sesiapa saja yang terlibat dalam bidang seni ini untuk memimpin diri sendiri, terutamanya memimpin orang di sekeliling. Silakan Datuk. Dengar. Okey, baru dengar tu. Baik, maaf saya. Untuk kita nak menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin ni, walaupun dari segi apa pun, bahasa mana pemimpin sebagai macam Tuan Rosli sendiri, to be lead on sukan dan sebagainya pun, itu bukan satu perkara yang mudah. Sukan ni, to organize ni memang dia berlainan dari segi pendekatan. Tapi dari segi seni ni pun jangan pandang benda tu macam ambil remeh saja. Ini adalah merupakan hiburan. Kita jangan no. Kalau hiburan yang tanpa ada seseorang to be lead untuk mendapatkan sesuatu persembahan dan sebagainya dengan cara yang lebih baik, lebih betul, maknanya benda tu tidak akan mencapai matlamat apa yang dikehendaki. Macam kita nak berhadapan dengan penonton. Apabila belum popular lagi, kita tak rasa benda tu. Tetapi bila dah popular, kita dah rasa tertekan ni kita. Sebab apa tertekan? Sebab kita dari segi tutur kata kita dengan audience, dari segi isu semasa yang kita nak berbual dengan audience, dari segi pengalaman kita, itu merupakan satu benda yang seharusnya kita kena belajar. Dan untuk nak belajar itu, kita mesti ada sifat kepimpinan. Maknanya dalam kumpulan itu, maknanya kita nak kena beritahu, okey, kita sepatutnya dekat sini kita buat macam mana. Kita ada benda ni. Maknanya you must have satu benda yang kita nak leadkan dalam sesuatu benda. Jadi saya suka kaitkan benda-benda yang macam ni kerana usaha-usaha yang diusahakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dulu, apabila mereka ini menjalankan sesuatu kerja pun, dia orang ada mesyuarat dulu. Menunjukkan bagaimana pentingnya untuk sesuatu organisasi itu mendengar dan juga taat kepada seorang pemimpin. Taat ini adalah merupakan satu usaha yang sangat hebat yang diusahakan oleh sahabat-sahabat baginda itu sendiri. Ini bukan cerita benda yang baru. Ini cerita daripada zaman dulu lagi. Jadi benda-benda macam ni hendaklah kita mesyuaratkan dulu. Bila kita dah mesyuarat, barulah kita mencapai matlamat. Setelah mesyuarat, dalam mesyuarat kita dah putuskan dalam mesyuarat, kita kena akun dan kita kena taat. Itu sepatutnya yang kita kena selitkan diri kita. Jadi bila kita dah taat dalam cara untuk nak membentuk kepimpinan itu, jadi yang lain itu tak boleh nak cakap apalah kan, pasal kita dah putuskan dalam mesyuarat kita. Jadi mana-mana organisasi pun yang paling pentingnya kita kena ada knowledge dan juga kita kena ada sifat to be a leader yang baik. Barulah kita dapat membentukkan satu kefahaman dan organisasi kita akan lebih terbentuk dengan lebih berjaya lagi. Jadi kita bukan mudah tuan. Saya suka dengan apa yang macam diberikan. You tengok, kita tengok contoh sebagai seorang pendidik dan kita depan mata kita dah nampak. Macam Tuan Rosli, dia dah siapkan dengan dia punya modul dia dah siapkan dulu, dia dah prepare dulu, ini dia tengok, ada bos, ada apa semua sekali, dia nak benda-benda macam ni. Itu menunjukkan satu sifat kepimpinan yang nak disalurkan info ini kepada mereka-mereka yang melihat, mereka yang nak dapat info. Jadi itu penting. Begitulah dia dengan cara kita ni. Saya rasa yang lebih hebat lagi ialah kita kena mentaati dalam apa saja yang dah diputuskan dalam mesyuarat ataupun dalam kepimpinan kita. Jadi barulah kita dapat kejayaan yang sebenarnya. Apa-apa pun. Itu maksud saya. Ya. Okey, terima kasih Datuk atas perkongsian berkaitan seni itu sendiri dalam memimpin diri sendiri, orang lain dan sebenarnya mempengaruhi organisasi itu secara khususnya. Okey, baik. Saya akan kepada Encik Rasul Hussein berkaitan dengan maksud tadi kepimpinan. Seperti mana yang kita tahu, dia definisikan sebagai keupayaan kita seorang individu untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu matlamat ataupun objektif. Okey, sebab Tuan memang pakar dalam bidang ni, boleh tak kongsikan tips bagaimana cara kita nak mempengaruhi orang lain agar orang seiring sejalan dengan kita untuk mencapai sesuatu matlamat itu? Silakan Tuan. Okey, pertama minta maaf lah, screen share tu tak berjaya. So saya kira lisan je lah kan. Tak ada masalah, tapi itu sayang lah. Okey, kalau ada satu perkataan yang boleh mendefinisikan kepimpinan,
Perkataan itu ialah pengaruh. Pengaruh ni, kalau kita ambil pistol, kita acukan ke kepala orang dan suruh dia buat apa-apa, dia mesti akan buat, kan? Betul. Sebab ada Betul, pistol. betul. Ya. Tetapi itu bukan seni yang kita inginkan. Itu tidak ikhlas, itu terpaksa dan sebagainya. Seni mempengaruhi orang lain sebagai pemimpin ialah bila kita suruh dia buat sesuatu, dia nak buat benda tu, dia buat dengan ikhlas, dan bukan saja ikhlas, dia buat dengan bersungguh-sungguh dan jaga kualitinya. Itulah yang kita nak antara dua ni. Bukan secara paksa, tapi secara ikhlas. Okey. So, macam mana caranya, kan? Okay. Jadi seni kepimpinan manusia ni, dia ada dua tempat dia. Satu ialah dia panggil engagement. Engagement ni untuk mendapat komitmen secara emosi dan juga secara intelektual untuk orang tu berkhidmat secara prestasi tinggi. Okey, dan kedua ialah untuk komunikasi. Engagement ialah ada tiga pemacu yang membuat orang tu committed, ya, committed. Satu ialah hubungan dia dengan bos. Immediate boss, ya. Ini penting, hubungan dia dengan bos. Kalau orang bos dia tak baik dengan bos, dia nak turun rumah pergi kerja pun dia tahu, betul tak, Dato'? Dia tak mau. Ya, betul. Dia fikir banyak kali nak pergi kerja. Okey. Kedua ialah dia yakin dengan pengurusan tertinggi organisasi ini akan membawa organisasi ini ke tempat yang baik. Dan ketiga ialah dia bangga dengan organisasi. Jadi yang pertama tu, hubungan baik dengan bos ialah 80%. Kalau dia tak ada hubungan baik, lupakan. Betul. Jadi kalau staf ni bahagia, dihargai, dia rasa penting, dihargai, dia diperkasakan, dia yakin dan sebagainya, selalunya paling senang untuk kita mempengaruhi dia. Jadi caranya bermakna kita kena berhubungan baik dengan staf-staf kita lah. Kena bina perhubungan dengan staf kita, kena memahami kehendak dia dan kena dengar daripada sudut yang dia inginkan. Jadi pengaruh ni bukan main suruh saja. Pengaruh inilah satu perkara bila kita memerlukan kerjasama rela hati. Jadi kuncinya lah hubungan yang baik. Betul. Okey. So komunikasi penting lah. Bila hubungan baik, komunikasi penting. Komunikasi ini ada 3 sebab utama aja. Komunikasi ialah pakej pertukaran maklumat antara kita dengan pihak lain lah, dengan berbagai pihak. Itu komunikasi sebenarnya. Yang penting ialah pertama sekali bila kita bercakap. Bila kita bercakap, orang mesti nak dengar. Munzir. Betul tu. Buat apa kita bercakap kalau orang tak nak dengar? Betul. Tak guna. Tapi banyak bos yang bercakap orang tak dengar. Sebab dia belete, dia tengking, dia tak ambil perhatian tentang perasaan orang lain. So yang pertama, kita kena bercakap supaya orang dengar. Supaya orang akan mendapat kefahaman yang maksimum, 100% kefahaman. Mungkin kita tak pernah dengar, faham 100%, tetapi kalau kita cakap 5 benda, kena faham 5 lah. Jangan cakap 5, faham 3. Itu kerja tak jalan, betul tak? So, bercakap penting. Kedua, komunikasi ialah bila kita mendengar. Okey, banyak bos tak suka mendengar, kan? Dia suka bercakap je. Okey, bila kita mendengar, orang mesti nak bercakap. Itu penting. Contohnya bos mempengerusikan mesyuarat. Asyik dia yang nak bercakap. Bila orang lain bercakap, saya tak setuju. Ini tak betul. Ini tak boleh pakai, kan? Tak boleh. Tapi kalau dia dengar, orang yang bercakap dalam mesyuarat, dia mesti rasa dia betul, kan? Kalau dia rasa dia tak betul, dia tak akan bercakap. Tapi bos pergi cakap, alah tak boleh pakai idea kau ni. Bos kena ada skill untuk mendengar. Contohnya, menarik idea kau ni, boleh tak saya dengar lagi benda ni? Okey, dan contohnya ya dan sebagainya, layan dia dan sebagainya. Okey, yang ketiga ialah aksi badan.
aksi badan kita ataupun ekspresi muka kita sewaktu kita berkomunikasi itu. Itu penting. Contohnya, bos kata, saya ada berita baik hari ni saya ada berita baik. Muka dia macam tak happy. Tapi dia cakap, saya ada berita baik. Okay. Mana orang nak percaya kan? So, di dalam komunikasi ada 3 benda. Kata-kata, satu perkataan yang keluar daripada mulut kita. Kedua ialah nada yang digunakan. Contohnya perkataan oh. Itu semua makna dia berbeza kan? Perkataan sama, tapi makna dia berbeza. Dan juga apa yang kita buat sewaktu kita bercakap tu. Okey, contohnya saya setuju. Buat. Saya setuju. Saya tak kisah you nak buat apa, buatlah, saya setuju. Okey. You ingat staff kita akan buat kalau kita beraksi begitu? Tak buat, dia tahu. Dan kita dengar banyak kali dalam organisasi, staff kata, bos tadi tak suka benda ni. Dia cakap dia suka. Kau tengok gerak badan dia, muka dia memang tak suka. So, bermakna tidak selari antara kata-kata, nada suara dan juga aksi. Semua pergi lain-lain kan? So, kajian mengatakan kalau begini, kalau berlaku ketidakselarian ni, perkataan keberkesanan dia hanya 7% perkataan tu. You cakap I love you tu orang percaya 7%. Nada suara 38%, tapi yang paling kuat sekali power dia ialah aksi. Aksi ketika kita berkomunikasi itu 55%. Jadi banyak pemimpin yang komunikasi dia tak jalan, orang tak dengar dia, tak boleh mempengaruhi orang lain sebab dia tidak selarilah, incongruent komunikasi dia. Orang tak nak dengar dia, orang tak nak bagi tahu dia, dan juga aksi badan dia orang tak percaya. Okey, itu secara ringkasnya hubungan pengaruh dengan seni kepimpinan tu. Yang penting komunikasi dan juga engagement tadi. Alright. Wow, tips yang sangat-sangat menarik sebenarnya yang dikongsikan oleh Tuan Rosli Husin itu sendiri. Sebenarnya banyak benda yang kita perlu belajar. Bila ilmu dituntut, lagi dituntut takkan habis. Dan tips yang diberikan sangat-sangat membantu. Harapan saya moga penonton juga dapat input yang sama. Sebab saya sempat juga catat ni, ada 3 benda, 55 tu aksi. Maknanya gaya tubuh itu. Okey, sebelum saya kepada Yang Bahagia Datuk Nesh, ingin saya maklumkan kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti Facebook Live ni, kita punya link pendaftaran dan juga penilaian akan diberikan 10 atau 15 minit sebelum sesi dialog ini tamat. Dan juga jika ada sebarang soalan, sudi-sudilah bertanya di ruangan komen. Okey, sebelum saya akan ke soalan sebenarnya bersama Datuk Nesh. Okey, Datuk. Ya. Soalan ni saya menarik juga ni. Kerana Datuk, tadi dah dimaklumkan oleh Tuan Rosli Husin sendiri, nada itu mempengaruhi. Dan soalan ini ada kaitan dengan nada, Datuk. Kerana bila Datuk berdiri di atas pentas dengan jutaan atau ribuan peminat penonton berada melihat Datuk, nada Datuk semestinya ketika Datuk menyanyikan adalah lunak. Dan Datuk ada mention tadi berkaitan dengan percakapan Datuk dengan audien. Tetapi saya nak tahu, apa tips sebenarnya yang Datuk dapat maintain cool dan berjaya mempengaruhi orang lain mendengar suara lontaran suara Datuk tu, dan kongsikanlah kepada kami. Apa tips dia? Sebab kita tahu Datuk memang legend tokoh dalam bidang ni. Dan ya, silakan Datuk kongsikan. Bila cakap macam ni saya macam takut pula. Walaupun pun Munzir, yang pertamanya kita kena cari populariti. Bila ada populariti, maknanya ada pengaruh. Bila ada pengaruh, ada sokongan. Bila ada sokongan, dia memberikan sebahagian daripada aura diri dia tu kepada kita. Sama ada kita ni sebagai seorang penyanyi ataupun kita sebagai seorang pemimpin dalam organisasi. Sebagai pemimpin, we have to be a good listener. Jadi kita dengar dulu apa dia cakap, walaupun putus tu antara kita, tetapi kita boleh guna pakai kalau dia punya idea dia lebih baik daripada kita. Kerana kita kena
memberitahu dengan diri kita. Kita tak usah beritahu dengan orang. Kita kena beritahu diri kita, kita ni adalah merupakan sifat baru. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada yang terhebat. Maknanya kan. Jadi kita kena saling bantu-membantu, saling memikir. Of course, boss is always right. Dalam nyanyian pun, bila kita jadi seorang penyanyi, kita diibaratkan seperti pemimpin. Jadi bila kita nak memimpin, kita janganlah panggil dengan orang, setakat kita suruh orang nyanyi, jom kita nyanyi sama-sama. Boleh nyanyi dengan saya. Orang pun datang nyanyi dengan saya. Jadi kita boleh arah orang ni, sama ada dia CEO ke, sama ada dia menteri ke, sama ada dia apa level pun. Kalau dia duduk depan kita, kita ada aja nyanyi, kita suruh dia bangun, dia akan bangun. Because why? Sebab kita ada sifat kasih sayang, sifat kepimpinan, sifat pendekatan kita. Tetapi kalau misal kata kita suruh-suruh, berdirilah nyanyi, berdirilah dengan saya pula, ataupun berdirilah dengan aku, boleh ke tak boleh? Orang akan tinggalkan apa hal boleh kan, macam tu. Jadi kita tak boleh nak instruct orang dengan saya. That's why saya agree dengan apa yang Tuan Rosli cakap, the body language, dan negara kita itu tutur kata kita. Itu semuanya kita nak mencarikan kata orang pengalaman dan nak menjadi pemimpin, kita kena prepare diri kita, kita kena prepare to be a good leader. Jadi good leader macam mana? Kita kena tempuh dengan pengalaman. Jadi kalau benda-benda yang tak bagus, benda yang tak betul, kita jangan buatlah, kita jangan pergilah. Kita buat sesuatu benda yang dapat, yang pertamanya, macam saya cakap tadi, you have to be popular. Barulah orang menceritakan pada kita. Kadang-kadang popular ni, definisi dia begitu luas. Kadang-kadang kalau kita buat diri kita sebaik sangat pun kita popular juga. Tetapi kalau kita jadikan diri kita ni orang yang sentiasa ada kontroversi, itu pun popular juga, orang cerita tentang kita juga. Betul, Kan? kita setuju. Jadi benda yang macam ni subjektif bagi saya. Yang paling penting, innama al-a'malu binniyat. Maknanya niat kita untuk nak jadikan satu yang sesuatu benda yang sebaik mungkin, sebab Allah dah pilih kita untuk jadi sebagai orang yang mendapat menjadi tatapan umum masyarakat, tak kira siapa pun. Apabila kita diberi peluang untuk menjadi sebagai sebahagian daripada orang yang boleh diketengahkan atas pentas ke, atas forum ke dan sebagainya, kita kena ada sifat rendah diri, kita ada kena sifat the true leader. Jadi kita tak boleh jadi macam ini you have to follow me apa semua. That's right. Saya cakap yang paling pentingnya kita kena bentuk diri kita dulu untuk menjadikan seorang pemimpin. Macam saya dengan kumpulan Lavender, betul. Walaupun Lavender dia ada Man Kidal sebagai dia punya pemimpin dia. Man Kidal ada pengasas dia. Saya kena menghormati Man Kidal. Tetapi bila saya di atas pentas dan saya berkomunikasi dengan audience, I am the leader. Saya lah orang yang utamanya yang memperkenalkan dia orang, dia bercakap dengan orang, komunikasi saya. Kalau jahanamnya saya bila komunikasi, jahanamlah kumpulan Lavender tu. Betul, Datuk. Bagus, Datuk. Sangat-sangat menarik perkongsian Datuk ni. Dan saya tertarik ada perkataan Datuk kata, kalau kita lontarkan suara dengan nada yang betul, dia akan jadi orang akan tertarik dengan kita. Tetapi di ruangan komen sebelum sesi kita berlangsung ni Datuk, saya ada terbaca lah di ruangan komen berkaitan dengan tahniahlah dapat menjadi moderator kepada dua orang tokoh yang auranya sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat. Saya pun tertanya sebenarnya apa definisi aura tu sebenarnya dalam konsep seni kepimpinan ni? Adakah aura tu sendiri? Saya pun tertanya. Silakan sama ada Datuk ataupun Tuan Rosli Husin boleh huraikan sedikit berkaitan aura itu dalam seni kepimpinan. Silakan. Siapa? Silakan Tuan Rosli. Saya bagi ruang kepada Tuan Rosli. Macam tu, silakan Tuan Rosli. Okey. Tertarik. Dia gini. Aura ni selalu dalam konsep manajemen pengurusan lah. Aura ni lah tenaga yang keluar daripada seseorang itu atau sesuatu benda kita boleh rasakan, itu tenaga. Dan satu lagi lah karisma. Tetapi kalau kita ambil sebiji batu letak di situ, aura dia tak akan keluar. Kita akan tahu apa cerita dengan batu tu. Contohnya batu ini dibawa daripada sini baru keluar aura dia kan. Sama juga dengan orang. Orang kalau kita tengok orang tu berdiri, tak kenal dia, orang ni tak keluar. Tapi kalau kita tahu sejarah di sebalik orang itu, dia ni buat dia macam ni dulu, baru keluar aura dia tu kan.
So aura itu semuanya tenaga yang keluar. Jadi dia bersangkut paut dengan karisma dari kepimpinan. Orang cakap karisma ni benda yang kita dilahirkan dengannya. Tapi tak ada siapa pun yang dilahirkan dengan bakat tertentu. Dia Betul. hanya secara DNA-nya kita ada. Kita tinggi, kita kuat dan sebagainya. Tapi kalau lahir terus pandai main bola, tak ada contohnya. Betul. Contohnya. Betul. Sama dengan karisma, dia boleh dibina. Karisma hanyalah 3 perkara. Satu, keyakinan diri. Kita tengok orang yang ada karisma, dia yakin. Dia yakin kan? Dia yakin dia buat salah pun dia berani mengambil risiko. Itu satu. Kedua, orang berkarisma ni dia komunikasi dia bijak. Okey, dia bijak berkomunikasi. Dia pergi dengan orang tak kenal, terus dia dapat masuk. Pergi kumpulan yang baru, terus dia dapat join. Berkomunikasi. Jadi keyakinan diri boleh dibentuk, komunikasi boleh dibentuk. Ketiga ialah connection, perhubungan. Dia bijak menyesuaikan diri dengan keadaan. Jadi seorang yang mempunyai ketiga-tiga perkara tadi, karisma, kita tengok dia berperangai begitu, kita rasakan aura dia. Sama juga dengan penyanyi. Bila dia penyanyi, contohnya Datuk Nash ni, bila dia duduk atas pentas tu dengan gaya dia, penampilan dia, pakaian dia, suara dia, kita rasa aura dia. Kalau dia duduk situ, orang tak kenal dia, tak menyanyi, tak keluar aura. Betul. Itu definisi saya mengenai aura atau karisma tadi. Silakan. Okey, baik. Baik, saya pula dari segi apa yang Datuk cakap, apa yang Tuan Rosli cakap tu memang sangat benar, memang sangat betul. Dan saya cuma nak menambah lagi lah sikit tentang apa yang kita rasa. Umpamanya seperti macam batu lah, macam saya suka kaitkan jugalah, Tuan Rosli kata pasal batu tadi. Okey, kita kena tahu batu tu macam mana kita nampak batu tu punya aura dia. Apa dia? Kadang-kadang orang cerita batu akik ni ginilah, itulah yang ni, batu merah delima lah, kena celup air lah dan sebagainya kan. Sekarang ni kalau setakat batu tu duduk biasa begitu saja ataupun letak lebih daun daripada benda tu, tak nampak aura dia. Tetapi apabila dibentukkan batu tu dengan bentuk cincin, suasa dia, diukirkan kelilingnya, barulah nampak aura dia tu. Itu adalah merupakan satu tambah nilai untuk naikkan lagi imej batu tu sendiri. Imej ni juga adalah berkaitan rapat dengan aura selain daripada karisma. Karisma ni pergerakan, dia ada very charismatic. Dia ada itu. Tapi aura ini adalah lahir daripada orang tak bercakap pun banyak. Orang tak bercakap pun. Bila orang, kalau kita tengok kan, siapa yang datang, dia ni kita tak pernah tengok tapi kita selalu tengok dia dalam TV, alih-alih ada depan mata ni. Jadi dia rasa berdebar-debu apa dalam hati dia kan, apa rupanya dia ni orang dia baik rupanya lah, saya ingatkan dia ni macam tu. Jadi itulah aura dia. Jadi sebab keliling wave dia tu dah menterjemahkan dia ni adalah merupakan orang yang sentiasa to add value dalam kehidupan seharian dia. Jadi saya rasa itu mainkan peranan yang paling penting jugalah. Sebagai seorang pemimpin, you must create yourself to ada aura pada diri you sendiri. Kalau tak boleh create aura dalam diri kita sebagai seorang pemimpin, maknanya kita belum lagi berjaya sebagai seorang pemimpin. Tak kisah aura tu macam mana, sama ada orang lalu kita suka ataupun orang lalu kita lalu orang lari kan. maknanya aura tu you dah create that aura. Itu yang paling penting. Setuju sangat-sangat Datuk. Baik, akhirnya terjawablah soalan berkaitan dengan aura tu, sebab sebenarnya aura kita tengok kita pun tak faham, kita sebut dia ni ada aura. Akhirnya terjawab. Terima kasih banyak-banyak Tuan dan juga Yang Mulia Datuk atas ulasan dan kupasan yang menarik tadi berkaitan dengan aura. Baiklah, kita teruskan berkaitan dengan sebagai seorang pakar dalam bidang sosiologi, psikologi dan juga ekonomi sendiri atau bidang lain lah mengenai ciri-ciri kepimpinan yang baik. Pada pandangan Tuan ni, apakah sebenarnya ciri-ciri kepimpinan yang baik ni? Ciri-ciri kepimpinan yang baik ni. Ciri kepimpinan yang baik. Kalau saya nak senaraikan di sini, memang tak habis ya Munzir. Memang tak habis. Memang banyak ciri kepimpinan yang baik. Tapi saya nak guna satu analogi. Analogi yang boleh kita kaitkan dengan kepimpinan yang baik. Senang aja. Contohnya kita nak tanam pokok. Kita pergi beli pokok di Sungai Buloh. Pasti kita pilih baka yang baik kan. Okay, Musang King kita ambil. Anak benih Musang King tu.
Kita balik rumah, kita pindah dia ke tanah. Okey, kita masukkan dia dalam tanah. Lepas tu kita nak jaga dia. Macam mana kita nak jaga dia? Pertama ialah kita siram. Kita siram dia kan. Bila kita siram pokok ke siram tanah? Kita siram tanah kan, sebab air diambil oleh akar, diserap oleh akar. Okey, kedua kita bubuh baja. Kita baja pokok ke baja tanah? Baja tanah. Kan? Okey. Lepas tu tempat tu angin dia kuat pula. Kita pun buat pengadang angin kan. Panas. Kita bubuh plastik jaring hitam tu untuk redakan dari panas. Okey, lama-lama dia besar sebab dia menuju matahari. Visi dia matahari. Okey. Dalam proses kita menjaga pokok tadi, kita tak sentuh pun pokok kan. Kita hanya jaga persekitaran dia. Sebab persekitaran tu bagus, pokok tu boleh tumbuh sebagaimana potensi dia. Jadi ini samalah macam kepimpinan. Kepimpinan ialah kita mewujudkan satu persekitaran yang baik untuk staf-staf kita ni. Staf kita ni semua kereta Ferrari tau. Untuk dia berkembang, kita bantu dia dan sebagainya. Persekitaran yang baik. Kita minta bantuan dia untuk create persekitaran yang baik. Okay. Staf akan sokong satu suasana, satu kehidupan, satu pejabat yang mana dia turut sama membantu membinanya. Okey. Bos yang prihatin, dia kisahkan suasana supaya orang boleh berkembang. Kita tak payah usik banyak orang. Pasal orang semuanya 99% orang pergi pejabat nak buat baik. Tak ada orang turun rumah kata hari ini saya nak kerja dengan tak baik kan. Tapi kalau suasana membenarkan dia memberi khidmat dia secara baik, secara prestasi tinggi, dia akan berkembang. Itulah analogi kepimpinan yang mana daripadanya you boleh keluarkan berbagai-bagai ciri-ciri yang baik. Okey? Baik, sangat mendalam. Perkongsian yang menarik lah. Senang saya cakap, saya tak boleh nak hurai lebih kerana memang dah disampaikan dengan sempurna oleh yang pakar kita iaitu Tuan Sri Hussein ni. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bersama dengan Tuan dengan Yang Berhormat Datuk lah. Okey, inilah saya tengok kat ruangan komen, ini yang ditunggu-tunggu ni. Pada penonton-penonton ni berkaitan soalan ni Datuk. Untuk Yang Berhormat Datuk. Okey, Datuk memang telah berkecimpung dalam bidang seni suara ni yang orang kata memang berapa kali nak ulang pun memang dah tahu dah legend dah, tak ada ulang. Dan Datuk dah memastikan macam Datuk beritahu awal tadi, Datuk dah ada 9 album bersama kumpulan Left Handed, 4 album solo dan juga 4 lagi album kompilasi. Okey. Dan macam biasa Datuk, bagi menceriakanlah sesi dialog kita pada petang ini, izinkan saya dengan izin mohon Yang Berhormat Datuk untuk menyanyikan satu lagu yang Datuk rasa sampai di hati penonton kita. Tidak kisah lagu apa, terpulang pada Datuk, sebab kalau ikutkan request ni dah macam nak pergi karaoke dah Datuk kat komen ni. Semua lagu tu dah Lima Rindu, Pada Syurga dan Wajahmu. Apa lagu yang Datuk? Ya, banyak sangat sebab saya faham setiap peringkat usia semua meminati Datuk, termasuk saya sendiri walaupun saya masih muda, anak-anak apa semua tu. Tapi kami faham. Dan dengan itu saya mempersilakanlah Yang Berhormat Datuk Nash untuk mendendangkan sebuah lagu kepada kami. Baik. Kalau saya minta izin pula, sebab saya ada dua era. Yang pertamanya saya bersama dengan kumpulan Left Handed. Nombor duanya saya pernah juga ada album solo saya. Dan selain daripada kompilasi lah, saya juga ada nyanyi dengan pengamai, penyanyi popular, penyanyi legend. Berduet dengan dia orang. Ada jugalah kalau buka dalam YouTube pun saya masih ada lagu-lagu asli lama-lama, lagu-lagu seperti saya menyanyi dengan almarhumah
Datuk Sharif Aini. Saya teruja lagu-lagu tu kan. Tapi Betul. saya ada dua kaedah. Saya nak nyanyi dua-dua. Satu daripada kumpulan Live Aid, satu album solo saya. Boleh ke tak boleh? Silakan. Untuk mendengar memang saya tahu kita tak bayar lebih Datuk. Gurau. Okey. Itu sebelum Datuk dan saya tahu semua penonton tak sabar nak dengar. Semana penonton. Okey, baik, terima kasih. Kebanyakan orang suka lagu saya daripada album solo saya sekarang ni kan. Of course lah, Pada Syurga di Wajahmu tu memang lagu boleh dikatakan saya punya signature tune lah kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Tapi saya tanya lagu tu sebab saya suka. Saya tahu peminat ataupun penggemar saya suka juga lagu ni. Tapi jarang dia orang dengar. Okey, saya ada nak bagi dua buah lagu ni. Yang pertamanya ni daripada album solo saya. Okey, lagu yang bernama Zahir Tak Terucap. Zahir Tak Terucap ni memang mempunyai satu sentuhan lirik yang sangat dalam. Tapi yang ni saya nak nyanyi sikit je. Sebab saya nak hadiahkan lagu yang lain juga kepada penggemar saya. Lagu ni, dengar lagu ni. Nyata bukannya hayalan apa yang aku alami. Kau jelma setelah menghilang, kini berdiri di lamanku. Teramat getir keadaan ini, nak ku biarkan tak sampai rasa di hati. Andai ku sambut, itu berarti berdosanya diriku ini. Itu penonton kena sambung lagu saya. Waduh. Lagu yang kedua Meremang mula. Baru satu lagu dah meremang mula. Saya tak boleh dengar itu je. Masya Allah, lagu yang kedua silakan. ni saya nak tujukan lagu ni kepada adinda saya, semualah yang menonton ni, of course kepada Tuan Haji Muhammad Haswandi dan juga Dr. Hanafi Harun. Saya harap awak sukalah lagu ni ya. Okey, lagu ni saya membesar dengan orang-orang lama. Saya suka. Kerana lagu ini dia menceritakan tentang pentingnya rohani kita. Kita ada rohani. Setiap insan kita ni semua ada rohani kita yang kita bawa pergi ke mana saja. Sama ada kita pergi tempat yang tak elok ataupun tempat yang elok, rohani tetap ada. Bagaimana kita nak jadi pemimpin untuk memimpin diri kita agar rohani kita ni diterjemahkan dengan rohani yang dianugerahkan kepada kita dengan rohani yang sangat indah, rohani yang sangat baik, rohani yang sangat murni. Maka inilah dia lagu yang diberi nama Asli. Dengarkan lagu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Keaslian dirimu memukau matahari, redup bumi ini jika aku menanti. Kedip sinar matamu memukau sang rembulan. Engkaulah kekasih yang selalu ku rindu. Cinta kita umpama alam semesta, setia pada takdir yang hadir. Maka indah segalanya, gitu asyik kepadanya. Ku nanti dengan 1000 harapan. Aslinya cintamu bagai lautan permata, tak ternilai indahnya di dunia. Kerinduan kasih sentuh pun terasa, seperti jiwa dan raga ku miliknya. Engkaulah rohaniku, kekasih yang abadi. Engkaulah yang suci, bawalah
aku pergi. Itu dia sebuah lagu yang bernama Asli. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Kalau Muzil pernah dengar lagu ni ke? lagu ni saya dengar ketika saya rasa dulu lah pernah dengar ada orang menyanyi di karaoke time tu lah tu, tapi saya tak tahu penyanyi sebenarnya rupanya Datuk ni. Sebab biasalah zaman saya dengar lagu tu, ni lagu ni saya tahu tapi tak tahu penyanyi tahu. Tapi masya-Allah lagu ni saya cuba praktiskan lah. Saya pun adalah sikit-sikit nak kata menyanyi pandai tak pandai lah, tapi meminati Datuk. Ya ke? Alhamdulillah. Sebab sebenarnya banyak bila saya tahu Datuk ni seorang yang bercedaka juga bila saya tengok rancangan I Can See Your Voice Malaysia tu. Dan Datuk gunakan karisma Datuk mempengaruhi orang lain, menidakkan apa yang panel cakap dan dia memilih penyanyi sebenar. Itu saya sangat respect dan saya tahu Datuk memang ada karakter tersendiri yang boleh dikulik. Itu seni Datuk sebenarnya. Dan terima kasih. kita berbalik kepada dan terima kasih lah Datuk atas nyanyian tadi. Saya tak boleh puji banyak. Datuk mesti dah alhamdulillah nak dengar Datuk nyanyi je ni. Perkongsian Datuk dah hebat dah. Dengar ada nyanyian lagi. Masya-Allah dia kata. Membatik dah settle lah. Nonton harap tidur lena yang malam ni. Okey, kembali kepada Tuan Rosli Hussein. Jangan suruh saya menyanyi. Jangan. Saya tak pakai jaket kulit hari ni. Saya baru nak request. Tapi tak apalah. Okay. Tapi tak. Okey. Kita berbalik pada soalan dialog kita. Okey. Berkaitan dengan trend semasa ni. Tuan. Ya. Trend semasa dunia masa kini semakin ramai pemimpin kita tengok diketengahkan yang mengetuai ataupun menerjui sesuatu organisasi ni adalah di kalangan pemimpin-pemimpin muda. Di luar negara pun ada pemimpin yang meletakkan pemimpin muda sebagai pemimpin nombor satu negara. Dan kita percaya pemimpin ni bukan lahir secara semula jadi macam yang dikatakan tadi, tapi mesti memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Tetapi bila pemimpin muda ni mana pengalaman tu? Kenapa trend itu semakin diketengahkan sekarang ni? Boleh Tuan ulas mengenai trend ini? Okey, saya nak gunakan contoh pemain bola sepak ya. Jika jurulatih pasukan kebangsaan dia melihat seorang pemain tu mempunyai kemahiran teknikal yang tinggi, kekuatan mental, kecergasan fizikal dan juga tahap kematangan yang lengkap, dia akan masukkan pemain itu ke pasukan kebangsaan, mungkin kesebelasan utama. Dia tidak kira umur. Walaupun pemain ini muda, tapi dia mempamerkan ciri-ciri yang lengkap kepada seorang pemain bola sepak, dia akan mainkan. Tak kira umur. Dari segi kepimpinan, dia sama. Tapi kepimpinan ni cabaran dia tinggi sikit. Sebab orang kira pengalaman dan juga dia akan memimpin orang-orang yang lebih senior daripada dia. Tapi dia perlu pamerkan package tu. Dan orang yang selalu akan tengok, package-nya begini. Pertama ialah kepercayaan. Dia tengok kepercayaan. Dia ni boleh percaya tak? Kepercayaan bermakna tahap kepercayaan setakat mana orang ini boleh diharapkan. Itu nombor satu orang tengok. Yang kedua, dia akan tengok credibility dia, kewibawaan dia, kesahihan dia. Dalam pengalaman pengetahuan dan sebagainya itu, sahih dia ni. Macam hadis lah. Hadis sahih. Bukhari Muslim contohnya. Kalau ada ini, yes, dia berwibawa. Dan ketiga ialah respect. Mana orang kagum dengan dia, orang admire dia. So kalau dia ada ketiga-tiga ini, trust, credibility, respect, dia layak untuk memimpin. Satu, kalau orang tak percaya dia, tak ada trust, orang tak akan tengok dia sebagai kredibel ataupun orang akan respect dia. Kalau dia tak ada credibility, orang tak percaya dia, orang tak respect dia. Kalau orang tak respect dia, orang tak percaya dia, orang tak akan tengok credibility dia. Okay? So, kalau ada satu package lengkap ni, dia layak untuk memimpin walaupun dia muda. Itu dia menurut saya. Baik, perkongsian
Mantap daripada Tan. Memang pakar lah. Saya tanya soalan tepat. Jawapan memang tepat. Yang bagi Datuk pun setuju lah dengan apa yang disampaikan. Kan? Baiklah. Okey, soalan kembali. Kita nampaknya masa pun mencuri kita, tapi sempat lagi ni saya nak bertanya soalan kepada Datuk Nash berkaitan dengan keadaan semasa, keadaan kini. Kita tengok bukan seorang dua je, golongan selebriti dan artis yang popular telah berhijrah. Maksudnya ke arah yang lebih baik dan mendalami ilmu-ilmu agama lah, supaya mendekatkan diri lebih kepada Allah kan. Dan tidak kurang juga hati-hati yang banyak membantu lah. Maksudnya dia membuat aktiviti kebajikan melalui pendapatan dia ataupun secara sukarela. Banyak kita tengok. Okey, daripada pengalaman Datuk, panduan apa yang Datuk boleh sampaikan kepada golongan artis, termasuklah bukan artis, kepada kita semualah, supaya kita terus istiqamah untuk melakukan perubahan yang baik ini dan keputusan untuk menjalankan sesuatu yang lebih baik diberikan kepada orang lain. Silakan Datuk. Datuk tak unmute. Okey. Baik. Terbaik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Yang pertamanya, Munzir, kita kena bersyukur kepada diri kita. Okay? Ini soal hijrah ataupun tidak hijrah ni, bagi saya definisi hijrah bagi seseorang itu, kita tak boleh guna pakai untuk hijrah. Ni dari segi saya lah. Kerana yang pertamanya kita dah memang dilahirkan sebagai seorang Islam. Kalau kita cerita pasal konteks Islam, jadi kita tak boleh nak menceritakan tentang Nas sekarang ni dah berhijrah. Sebab kisah tentang Islam ni memang kita daripada dulu lagi pun memang kita pun dah memang dilahirkan sebagai Islam. Kita seharusnya kita tahu Islam. Apa itu Islam? Islam itu mengajak kita kebaikan. Islam untuk mengajak kita solat. Solat itu adalah merupakan tiang kepada agama kita. Seperti umpamanya tiang agama. Kalau runtuh satu tiang, runtuhlah agama yang kita bawa, yang kita ada ni. Runtuh kita agama itu tetap macam tu. Kita ni iman kita tak cukup, iman kita tak ada. Jadi bagi saya, kita seharusnya mempunyai sifat untuk kita berbalik dengan apa yang diusahakan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang yang beriman, orang yang ada, kita nak tahu kat situ. Jadi kita belajar dengan lebih dalam lagi agar kita dapat jadi pemimpin. Kerana setiap usaha yang diusahakan untuk ke jalan baik ini, seperti mana diusahakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak ceritakan Nabi Muhammad punya pengorbanan, fikir risau dia kepada umat dia, ya Allah, kita tidak boleh nak fikirkan walaupun sebesar zarah kita punya cara kita sekarang ni kalau kita nak bandingkan usaha-usaha yang diusahakan oleh Nabi dan juga sahabat-sahabat baginda. Jadinya kita kena tahu yang paling pentingnya ialah kita kena usahakan bahawa apa yang kita kerja ni naklah kita ikutkan cara Nabi kita. Jadi kalau kita tak ikut cara Nabi, maknanya kejayaan itu pasti tidak akan tercapai. Apabila kita ikut dengan cara Nabi, pasti kejayaan itu akan tercapai. Ini dalam hadis. Jadi yang paling pentingnya sekarang ni, kita kena dekatkan diri kita. Yang pertamanya bukanlah kata ni kita dah tua baru nak pergi. Tak ada. Kerana kematian itu tidak menjaminkan umur. Kita tengok kita punya kereta, kita tahu expired date dia bila. Kita boleh tengok air jadi kita tahu macam saya 14-10 air jadi saya tak lama lagi. Kita tahu date air jadi saya, hari lahir saya. Tapi hari kematian kita tak ada date. Yang ada date hanya Allah Ta'ala saja. Allah perintahkan malaikat datang cabut nyawa seorang ni. Jadi inilah dia kita nak kena tahu. Jadi bila kita dapat menilaikan diri kita tentang indahnya agama yang kita lahir dalam agama yang benar ini, kita kena bersyukur. Dan barulah kita buat dakwah kepada diri kita dulu, kemudiannya berdakwah kepada anak-anak dan dengan keluarga kita. Kita jadi pemimpin dalam keluarga, institusi keluarga kita dulu. Kita bersedia untuk menjadi pemimpin, barulah kita berjaya dunia dan akhirat. Dunia ini hanyalah untuk sementara saja, kita tumpang saja. Yang kekal di akhirat. Barang siapa yang tidak mengamati iman yang nak membawa kepada akhirat ini, maka dia adalah merupakan insan yang dilahirkan sebagai insan yang sangat rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, masya-Allah. Sedia demi satu diri. Banyak sebenarnya
perkongsian yang sangat-sangat menyentuh hati, mendalam. Dan sebab itulah juga saya rasa penonton-penonton pun sampai soalan yang ditanyakan tu telah dijawab oleh kedua-dua panel kita dengan hebatnya. Maksudnya kita tengok soalan-soalan tu semua dah menjawab. Jawab sendiri, dijawab sendiri. Dia terjawab dengan sendiri, dah dicakupi dengan cantiknya, masya-Allah. Tapi Tuan Rosli dengan Munzir, saya ni bukan orang yang apa sangat, tidaklah. Saya ni pun orang yang baru belajar. Tapi kita kena ingatkan, zaman sekarang ni adalah merupakan zaman akhir zaman. Akhir zaman ni, betul. ya kita ni dah jatuh kepada zaman kurun yang ke-15. Bayangkan masa zaman kurun Rasulullah dulu, iman tebal. Zaman sahabat Rasulullah, iman dia lebih tebal. Zaman wali-wali Allah, iman tebal. Itu zaman 1, zaman 2, zaman 3, 100 tahun kan. Ini dah 15 zaman yang kurun yang ke-15. Ya Allah, kalau kita tengok depan mata kita banyak maksiat, depan mata kita orang bunuh diri, depan mata itu semua tanggungjawab siapa? Depan mata kita tak dapat tanamkan dalam diri kita bahawa yang berkuasa hanya Allah, makhluk langsung tak ada kuasa apa pun. Waimah di dalam hutan, daun kering yang gugur tu kalau tanpa izin Allah SWT, wallahi daun tu tak boleh jatuh. Pasir di lautan kalau tidak ada izin dengan Allah SWT dalam laut tak bergerak pasir tu kalau tak ada izin Allah, wallahi tak akan terjadi pergerakan di lautan pasir-pasir itu. Jadi semuanya adalah kerana Allah SWT. Lebih-lebih lagi apabila kita ni dah akhir zaman. Akhir zaman ni kita kena tahu. Tanam sifat diri kita. Wallahi makhluk tak ada kuasa langsung. Yang ada kuasa hanya Allah SWT. Itu saja. Maafkan saya. Alhamdulillah, sangat kongsian. Saya sampai tak boleh nak ungkap kata-kata lah. Sebab mendalam lah. Saya tak tercapai kalau apabila bercerita tentang Yang Maha Esa Ahad Satu. Memang kita semua semoga mendapat apa yang sepatutnya disampaikan kepada semua. InsyaAllah selepas ini saya ingin sebenarnya ada satu request lagi Datuk berkaitan lagu signature Datuk tu memang orang nak juga. Penonton duk marah saya ni kata tahu lagu Datuk lah. Tapi lagu itu nanti kita akan sajikan pada akhir nanti sesi. Kena saya nak yang berbahagia Datuk dengan Tulsi untuk merumuskan dululah dan nyanyian lagu itu adalah pada yang terakhir ni. Boleh Datuk? Boleh. Ya, boleh asalnya insya-Allah. 1, sekarang ni Datuk bagi 2. Kami minta 3 pula Datuk. Allah Akbar. Minta maaf. Okey. Apa lepas ni saya hantar bil. Sisi anak dia Datuk lah tadi. Nah, macam joki saya gurau-gurau. InsyaAllah. Ya. Baiklah itu saya serahkan kepada Tuan Husin merumuskanlah kepada tajuk kita berkaitan seni kepimpinan itu sendiri. Masya-Allah yang sangat hebatnya sebenarnya dan minta Tuan rumuskan pada sesi dialog kepimpinan kita buat kali terakhirnya. Silakan Tuan Husin. Okey, macam kita bincang awal tadi, seni ini banyak berkait dengan manusia ya, sebab manusia tadi ialah yang subjektif, emosi dan sebagainya. Dia kena banyak EQ. Okey, dan kemahiran kepimpinan ni nama dia kemahiran. Dia kalau tahu saja tak guna. Know but don't do, tak guna. Ilmu yang tak guna tak kira ya. Jadi apa yang penting ialah semua ilmu ni kita belajar dan praktikkan. Kalau kita lihat dia panggil segitiga kejayaan tu. Segitiga kejayaan, kemahiran, sikap, pengetahuan. Antara tiga ni 80% bergantung kepada kemahiran dan juga sikap. Okay, kemahiran, sikap, pengetahuan. 80% kemahiran dan sikap. Pengetahuan tu hanya 20% sebab orang yang sikap dia bagus, dia akan cari pengetahuan. Jadi untuk saya rumuskan pesan saya ialah untuk jadi pemimpin yang baik, nak kena belajar, nak kena praktikkan, bukan hanya tahu melalui teori. Banyak cara untuk dapat kemahiran kepimpinan. Semua benda sekarang boleh dipelajari. Tak ada orang yang dilahirkan terus pandai sesuatu kemahiran dan sebagainya. Okey, itulah rumusan saya hari ini, Datuk dan juga Munzir. Okay, terima kasih. Baik. Sangat
Rupanya banyak ilmu yang saya belum tahu dan hari ini saya tahu lebih mendalam Mantap, tentang insyaAllah. kepimpinan. Lengkap, sangat lengkap, insyaAllah. Dan akhir kata juga daripada yang bagi Datuk Nash pula, panduan ataupun pesanan rumusan kepada semua yang mendengar ni yang di luar Baik, sana. terima kasih Munzir. Kita dah pun dengar berbagai-bagai bentuk tentang indahnya, tambah nilainya, kepimpinan dan sebagainya. Tapi ingatlah, wahai setiap insan yang ada dalam dunia ini yang mudah-mudahan akan menjadi pemimpin, tak kira pemimpin mana pun, organisasi ke, pemimpin negara ke, atau pemimpin yang paling pentingnya jadi pemimpin dalam keluarga kita. Apa yang perlu ialah untuk menjadi pemimpin yang hebat, kita kena ada sifat apa? Kena ada sifat hormat diri. Kalau kita tak ada sifat hormat diri, kita tidak berjaya untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kerana apa? Saya bagi contoh, dalam bulan Ramadan, kita orang Islam, kita sebagai pemimpin dalam keluarga, lalu kita makan pula dekat rumah, kan? Orang tak nampak, orang apa kita. Allah nampak, tapi orang lain tak nampak. Anak tak nampak, bini tak nampak, kan? Kawan-kawan tak nampak. Kita seorang je yang buat ni. Ya, kita makan. Ataupun kita apa. Memang sengaja kita tak nak puasa. Contoh. Allah. Maknanya kita tidak hormat diri pada diri kita sendiri. Bagaimana kita nak jadi seorang pemimpin yang hebat? Rumusannya, hormatlah diri kita dulu, barulah kita menjadi pemimpin dan menghormati dengan institusi yang lain. Hendaklah kita rumuskan bahawa kejayaan ini datangnya daripada usaha yang dimohon daripada Allah SWT untuk kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin yang berjaya di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Dan dengan itu, hampir penamatnya Datuk. Tapi macam biasalah, hidangan lagu sebenarnya saya menutup kerana dengan keenakan suara Datuk lah dapat mewarnai penutup kita selepas ini. Silakan. Munzir boleh nyanyi dengan saya sikit? Alamak. Boleh sikit je Datuk, saya cubalah. Ya. Tuhan sengaja menduga kita di mana kesabaran manusia. Engkau isteri yang ku sanjungi, lambang semangat cinta dunia. Pasti engkau terkenangkan peristiwa semalam saat ku menggadaikan cinta pada Una dan duri asmara. Entah di mana akal fikiran hingga sesat di jalan yang terang. Ini suratan yang yang diberikan diberikan menguji kekuatan jiwa. Waktu engkau kulupakan dalam kemarau cinta, betapa hatimu rela demi melihatku bahagia. Kau menahan segala siksa di hati, hanya berdoa mengharapkan aku kan pulang agar terang cahaya. Ku yang hanyut di arus dosa, di laut ribut melanda dan berenang ke pelabuhan kasih sayang sebenar. Bukan sekali jalan berduri, hanya Tuhan yang pasti mengerti. Tuhan yang pasti mengerti. Allah. Baik Datuk, alhamdulillah, terima kasih kerana memenuhi permintaan kami yang kecil ni. Sesungguhnya keindahan suara tu daripadanya dan alhamdulillah memang saya tak boleh berkata dia. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Munzir sebagai moderator dan juga kepada Ketua Pengarah kita, Tuan Jah Haswani,
dan juga Dr. Haji Nafi. Dr. Haji Nafi ni. Dan juga kepada semua, kepada Tuan Rosli, kalau jumpa di luar tu teguh-teguhlah, kepada daripada KBS juga tahniah, dan terutamanya daripada iLead ni, yang mananya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tak lupa kepada sahabat saya Jasa yang selalu menghubungi saya. Terima kasih banyak-banyak adanya. InsyaAllah kalau ada apa-apa Orang kuat tu. tu betul. Kalau ada apa-apa silap dan salah saya, maafkan saya lah. InsyaAllah maafkan saya. Baik. Kalau ada apa silap, tutur kata saya yang kurang menyenangkan ataupun tersentuh dan juga menyebabkan kecewa dan sebagainya, maafkanlah saya kerana saya ni orang yang sangat-sangat muda untuk belajar lagi lah. Itu dia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Begitulah dengan kata-kata akhir daripada kedua-kedua panel, maka berakhirlah sesi dialog kepimpinan bagi kluster kepimpinan iLead pada hari ini. Dimohon kerjasama semua penonton untuk mengisi borang penilaian yang telah dipinkan di ruangan komen, like Facebook iLead KBS Malaysia untuk terus mendapatkan info terkini, dan juga boleh tengok semula rakaman ni sekiranya anda terlepas pada sesi live kali ini. Dan setinggi-tinggi penghargaan jutaan ribuan terima kasih yang saya ucapkan kepada Yang Bahagia Datuk Nash dan juga pakar kita Tuan Rosli Hussein. Sangat-sangat saya kedil di sini, tetapi apa yang saya ingin tutup akhir kata daripada saya, iaitu ilmu ini ada 3 peringkat, iaitu ilmu yang kita tahu, ilmu yang kita faham dan juga ilmu yang kita amal. Dan harapan saya moga ilmu ini telah dikongsikan dan memenuhi ciri-ciri kriteria di mana kita dah tahu. InsyaAllah kita pun dah faham dengan perkongsian daripada panel-panel berdua, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang telah dikongsi, kerana ilmu yang bermanfaat ni sangat-sangat bagus diaplikasikan di luar sana. Dan diharap perkongsian ini memenuhi cita rasa penonton dan juga semua. InsyaAllah kita bertemu lagi. Jangan serik ya Encik Rosli dan Datuk Nash untuk bertemu lagi saya. Santai, janji sampai. InsyaAllah. Terima kasih. Mau jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi Malaysia. Amin. Assalamualaikum. Kita dapat mengamalkan apa yang telah dikongsi, kerana ilmu yang bermanfaat ni sangat-sangat bagus. Terima kasih Datuk. Terima kasih Terima kasih Tuan Si memudahkan. Terima kasih Muhsin. Tapi itulah saya insyaAllah ada bertemu lagi. Jangan sering request sikit lah. Satu video